Testing, testing. Ya, dengar dah. Okey, Ya okey. dah, oh duduk dalam kereta ke? Saya on the way ke UIA Gombak untuk ambil barang anak-anak. Oh, Jangan sembang kat sini, sudah nak start. Okey. Boleh mula ke? belum lagi. Ni tunggu masa. You nampak tak? Dia count Tunggu. down. Okey. Lagi tunggu Tunggu. 2 minit. 2 minit lagi, 2 minit. Tak mesti jago betul. Pin rambut you tu. Halo, Assalamualaikum. Morning. Dah boleh mula ke? Belum. You tengok kat screen kat news akan kata countdown. Countdown masa cukup you start lah. Kat mana? 19 second. You tengok kat tu lah. Kat dia punya Betul tak? 13 nanti. Nanti air pagi. Dah. Okey dah. Okey. Okey. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin sebab kita masih dalam mood raya lagi. Okey, saya bertali pinggang sebab saya on the way ke UIA Gombak, dah sampai pun untuk ambil barang anak saya di UIA. Okey, hari ini giliran saya menjadi MC walaupun dalam perjalanan insya-Allah saya akan cuba buat yang terbaik ya. Okey, hari ini kita ada talk dengan sifu kita Profesor Aziz Asafi. Akan bercerita mengenai topik autoimmune disease. Okey, sebelum memulakan talk kita pada petang ini, saya nak cerita serba sedikit profil profesor kita ya. Okey. Prof Dr. Abdul Aziz Asafi Ismail atau lebih dikenali dengan Prof Aziz merupakan pensyarah dan pakar perubatan masyarakat Universiti Sains Malaysia USM Kubang Krian Kelantan. Sekarang Prof Aziz telah pun bersara dan dari berkhidmat di HUSM dan memberi tumpuan sepenuhnya untuk berkhidmat kepada masyarakat di klinik rawatan beliau di Kubang Krian Kelantan. Beliau juga merupakan pengasas pertubuhan jurubekam klinikal dan kami antara anak murid beliau lah. Okey. Dan Neo Bekam, antara siri khusus yang diselaraskan oleh beliau adalah bengkel asas jurubekam klinikal yang selalu kami buatlah bersama Profesor Aziz, diploma eksekutif jurubekam klinikal dan beberapa hasil penulisan beliau telah dibukukan dan antaranya ialah rawatan diabetes, buku sains bekam dan blood cupping terapi. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, kita dengar topik hari ini bersama profesor kita, Profesor Dr. Abdul Aziz Asafi Ismail. Dipersilakan Prof. Terima kasih Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pada hari ini, dan tajuk yang saya akan bincang pada ini cukup penting dan cukup orang panggil menyentuh perasaan ramai pesakit-pesakit. Dan sebenarnya penyakit autoimun ni ataupun tajuk autoimun ni ini pertama kali, dan saya tak pernah share dengan orang lain. Jadi saya share dalam grup ni, grup yang cukup positif. Dan juga yang ramai yang nak tahu perkara ini, dan cara yang rawatan pun saya akan bagi cara yang terbaru yang alhamdulillah setakat ini banyak dapat membantu orang. Kenapa? Kerana penyakit autoimun ni kalau kita pergi kat jumpa doktor-doktor di hospital, dia satu je jawapan, dia kata penyakit ini tak ada ubat, jadi akan jadi kena maknanya penyakit ni akan ada sampai bila-bila. Tetapi pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua bahawa insya-Allah kita ada ubat yang terbaik, dan insya-Allah kita boleh sembuh sepenuhnya. Kenapa? Kerana saya dah tunjukkan ramai orang yang sudah berjaya sembuh dengan cara ataupun dengan approach yang kita. Jadi ini adalah penyakit autoimun. Jadi sebelum tu kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan penyakit autoimun ni, ataupun beberapa istilah lah yang kita. Satu sekali berkenaan dengan imun, dia banyak benda yang berkaitan dengan imun sistem ni ataupun sistem imun. Slide saya ni dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan cerita dalam bahasa Melayu lah. Jadi jangan bimbang kalau tuan-tuan, kalau anda tak faham pun saya akan ceritakan. Dan di dalam ruang chat tu boleh tulis soalan apa yang nak tanya. Satunya dipanggil immunodeficiency. Ini disebabkan oleh imun sistem dia ni terlalu sedikit. Ada yang terlebih dipanggil hypersensitivity, disebabkan oleh terlalu banyak imun yang sistem. Dan satu lagi autoimmunity. Ini yang penyakit yang kita nak bincang ni. Apa yang berlaku ialah misdirected, ataupun dia ni sepatutnya apabila ada berlaku apa-apa serangan lah, dalam bahasa mudahnya, serangan daripada luar kepada badan kita ni akan melawan dia, melawan yang luar saja. Tetapi yang menjadi masalah autoimun ni, badan dia tu sendiri mengeluarkan bahan yang merosakkan sel dia. Itu yang dipakai autoimun. Itu sebabnya dalam perubatan modernnya nanti akan nampak kalau dah autoimun ni memang tak ada ubat. Itu. Jadi apa dia autoimmunity ni? Jadi macam saya kata tadi lah, satu keadaan di mana sistem imun ni dia telah orang panggil bertukar daripada sepatutnya menjaga badan dia, tetapi menjaga badan tuan dia, tetapi sekarang ni dia sendiri memusnahkan sistem imun badan dia. Jadi itu sebabnya ada penyakit tu, sebabnya doktor-doktor pening, dia kata ni tak ada ubat lah penyakit macam ni. Tapi kita ada cara kita lah. Dan penyakit autoimun ni banyak, lebih kurang 60 hingga 80 jenis penyakit autoimun yang berkaitan dengan autoimun, dan memang tinggi lah penyakit dia. Dan kebanyakan yang kena ni 75% adalah wanita. Dan boleh katakan semua bahagian. Cuba tengok saya minta maaf lah, tapi ini saya gambar yang ada, jadi terpaksa tunjuk jugalah. Jadi ini dia boleh katakan semua bahagian badan ni akan terkena kalau kena penyakit autoimun ni. Bermula daripada dari kepala tu, dia otak boleh, mata boleh, mulut boleh, saraf boleh, trakea ataupun paru-paru, kulit boleh, jantung boleh, usus. Yang penting sekali adalah usus lah. Termasuklah ovari, uterus dan juga cervix. Semua dan juga vagina, semua sekali kena. Jadi apakah dia penyakit? Dia ada dua bahagian. Satunya dipanggil organ spesifik. Maksudnya yang kena tu bahagian organ-organ. Satu lagi sistemik ni, mana seluruh badan dia kena. Contohnya kalau yang dia berkaitan dengan setengah organ, kencing manis atau diabetes type 1, jenis 1, diabetes jenis 1 ni dia berkaitan dengan autoimun juga. Multiple sclerosis, ini
penyakit yang ramai orang kena tetapi tak ada cara nak dibaki. Grave disease ni maksudnya dia punya mata tu akan besar disebabkan oleh biasa orang panggil thyroid. Dan semua-semua tu adalah yang berkaitan dengan autoimmune. Okey. Kemudian yang ni rheumatoid arthritis itu yang itu biasa kita dengar dia. Saya akan tunjuk satu video untuk tuan-tuan dan puan-puan faham. Rheumatoid arthritis itu berkaitan dengan sendi. Sendi dia akan terkena skleroderma. Kalau yang bawah tu systemic lupus erythematosus tu ataupun lupus SLE, itu memang ramai orang tahulah. SLE, Sjögren syndrome, polymyositis, itu semua nama-nama yang berkaitan yang dia punya simptomnya lebih kurang sama, ya. Okey. Ini adalah saya dah sebutkan tadi, ya. Satu yang bawah ni dipanggil thrombocytopenic purpura ni disebabkan oleh platelet dia terlalu rendah dan dia boleh menyebabkan berlaku pendarahan. Dan banyaklah sebab-sebab dia yang berlaku. Dia boleh kita bagi satunya penyebab dia disebabkan oleh genetik. Ada setengah lagi disebabkan oleh keadaan sekitar dia, sama ada jangkitan kuman ke ataupun perkara-perkara yang lain lah, exposure. Okey. Ini adalah cara dia. Semua nak tahu dia punya teruk tak teruk, saya nak suruh tuan-tuan dan puan-puan dengar dulu video ni. Tengok video ni, ya. Kita tengok ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Syahadatul Akmal daripada tempat nak berkongsi satu pengalaman. Macam mana dengar tak video ni? Penyakit saya disahkan Rheumatoid arthritis penyakit dia ni. Kita dengar apa dia punya ni. Ini baru je dia. Melalui satu kemudahan melahirkan anak. Alhamdulillah selepas mari daripada sakit masa tu seluruh sendi tak boleh nak gerak, bengkak seluruh sendi. Jadi kerah, semua kerah. Macam robot lah. Umur 36 hari. Dia kena ni selepas dia lahir anak 36 hari. Tak boleh nak urus. Tak boleh nak urus anak dia. Diri sendiri pun tak nak urus. Sampai kita nak buka baju, nak buka butang baju sendiri pun tak mampu. Nak buka butang baju pun tak boleh. Kita amat sakit lah. Alhamdulillah selepas hari suami bawa mari ke doktor. Sebelum tu dia ambil darah di klinik saya terlupa. Dia kata tunggu masa 2 minggu. Selama 2 minggu tu dia bagi Panadol lah. Bagi Panadol je lah. Saya dengan Panadol. Lepas 2 minggu lagi dapati ANA positif. Apa lagi tu? Itulah yang berkaitan dengan rheumatoid factor tak tubik lagi. Dia cek ANA dengan untuk autoimmune tu lah. Kesan autoimmune. Itu positif. Lepas tu dia bagi tarikh jumpa dengan pakar. Masa tu bulan 8. Jumpa pakar bulan 1. Bayangkan kalau nak tunggu selama bulan 1 tu. Nak tunggu. Jadi suami saya bawa mari jumpa Prof Aziz. Prof bagi macam-macam supplement lah untuk mula-mula tu. Almana, Salwa ke apa tu. Makan semua, buat apa, cuci detox dulu, guna kopi enima, guna kopi enima semua tu. Dan juga Prof bagi ubat ni, ubat virus. Alhamdulillah. Sebulan tak boleh bangun. Lepas makan ubat ni, mula-mula makan 4 biji. Esok tu bangun. Boleh bangun seperti tak sakit lah. Alhamdulillah. Masa tu syukur sangat. Masa tu mula-mula makan 4 biji. Bermula 4 biji sekali bulan. Lepas tu 4 biji sehari. 2 biji pagi, 2 biji malam. Makan selama beberapa bulan. Dan sekarang Alhamdulillah. Boleh makan ubat ni sebiji sehari saja. Daripada 4 biji sehari pada 1 biji sehari. Okey, jadi saya nak ceritanya macam tu sekali dia menderita penyakit rheumatoid arthritis ni, mana sendi dia sakit. Jadi dia cakap ni apa ni rorak Kelantan lah, mungkin tak faham ya.
Jadi maksudnya apa, dia kata dia memang terlalu sakit pada umur anak dia 36 hari dan teramat sakit sehingga dia tak boleh nak urus diri dia sendiri. Apa lagi nak urus anak kan, dia sendiri pun tak boleh nak urus. Jadi macam tu sekali dia punya kesakitan dia. Jadi apa yang berlaku, apa yang cara rawat ni nanti saya akan cerita nantilah macam mana cara nak rawat. Tapi saya nak tunjukkan begitu sekali serangannya dan apa yang hospital ni memang cakap dia macam tu. Cuma dia periksa lepas ambil darah kan. Tapi tak ada solusi dia. Jadi itulah cara yang kita nak bagi tahu nak approach. Saya nak nak ceritanya ada lagi benda-benda lain lah, penyakit lain lagi. Dan ini saya nak supaya kita semua faham. Okey. Penyakit autoimun ni dia berbeza antara lelaki dan perempuan. Contohnya penyakit SLE lah yang paling senang. SLE ni paling tingginya adalah ni yang merah ni adalah wanita. Wanita. Lelaki ada juga tapi tak banyak. Saya adalah jumpa beberapa lelaki yang kena penyakit SLE. Jadi simptom dia sama dan dia kebanyakannya sehingga rosak pada buah pinggang dia. Bukan setakat rupa dia tu teruk kan sebab muka dia, tetapi menyebabkan kerosakan sampai buah pinggang kalau kita tak kawal dengan betul. Thyroid disease ataupun di leher ni dia panggil thyroid juga disebabkan oleh autoimun. Satu lagi myasthenia gravis di mana menyebabkan lemah otot dia. Multiple sclerosis ni sampai tak boleh nak berjalan. Yang biasa kita tengok selain daripada SLE ni kita panggil psoriasis. Psoriasis juga melibatkan kulit dan juga eczema. Eczema pun dia berkaitan dengan kulit juga. Jadi kita tengok sini lah, kalau diabetes ni kebanyakannya lelaki. Jadi dan penyakit-penyakit lain. Okay. Itu dari segi kekerapan dia. Semua nak sebutnya adalah ini adalah penyakit-penyakit yang biasa berlaku lah. Ni rheumatic fever ni ialah dia attack pada jantung. Jantung. Hati pun ada. Ini dia panggil autoimmune hepatitis. Hati pun boleh terkena juga. Ini rheumatoid arthritis ni sendi. Multiple sclerosis ni semua bahagian badan. Ulcerative colitis ni yang menyerang usus. Jadi boleh katakan semua anggota badan ni boleh kena kalau kena autoimmune disease. Ini lagi sekali thyroid, leher, pankreas ni adalah disebabkan oleh type 1 diabetes ataupun diabetes type 1. Okay. Rheumatoid ni sakit jantung. Ini lagi satu, kalau SLE ni, lupus ni, yang penting sekali kita tengok muka dia macam ni. Muka dia macam ni, rosak buah pinggang. Lupus nephritis ni adalah sebab rosak dia. Biasanya orang rosak buah pinggang ni sama ada kena kencing manis, atau berdarah tinggi, atau ada batu karang. Tapi kalau dia autoimmune ni, dia tak perlu ada diabetes, tak perlu ada darah tinggi. Nak rosak buah pinggang ni, rosak buah pinggang terus. Mungkin ni kanak-kanak ataupun umur 20-30 tahun. Saya pernah berkongsi dengan tuan, perempuan umur baru dalam 28 dia kena sampai buah pinggang tahap 5 dan doktor dah suruh cuci, suruh buat dialisis, tapi dia tak nak buat dialisis dan kita tukar cara makan dia, alhamdulillah boleh pulih. Jadi ini adalah rangkaian ataupun ini contoh lagi Sjögren's disease di mana dia menyerang kelenjar parotid atau kelenjar liur ni. Kelenjar liur ni parotid gland ke ini semua ni adalah kelenjar liur. Jadi menyebabkan tengok dia bengkak dan setakat ini memang sama juga dia tak ada ubat dia, Sjögren's disease. Okay, ini Graves disease. Okey. Di mana kalau kita tengok Graves disease ni, ni lah rupa dia. Mata dia akan terbeliak macam ni dan biasanya kalau doktor bagi anti-thyroid drug dia panggil. Anti-thyroid drug dan dia ataupun yang teruk lagi dia bagi
iodine, radioaktif iodine, dan kita tahulah ini radioaktif kan. Radioaktif ini risikonya sama juga dalam penyakit air. Radioaktif iodine ni bila tahu dia radioaktif, dia boleh menyebabkan barah. Jadi semua perubatan-perubatan itu boleh menyebabkan barah. Jadi kita lepas ni saya akan cerita macam mana approach kita supaya kita tak ada kesan sampingan ubat-ubat tadi, ataupun dia boleh buat pembedahan, dan pembedahan pun kadang-kadang dia tak selesai masalah. Kerana apabila buat pembedahan, bila kelenjar ni dibuang, dan biasanya terlebih buang dia menjadi satu penyakit lain pula, dia panggil hypothyroidism. Jadi yang tadi hyper kan, ini hypo bila keluar terlalu banyak kelenjar thyroid. Ini dah kelenjar yang dikatakan kelenjar thyroid itu. Jadi satu lagi dipanggil Hashimoto thyroiditis. Ini juga disebabkan oleh penyakit autoimun. Okay. Ini yang video yang saya tunjukkan tadi ya, rheumatoid arthritis. Jadi dia menyerang sendi-sendi yang macam ni rupa dia, sendi dia, dan ini terutamanya sendi bahagian tangan dan juga kaki. Dan apabila kena ni memang itu sebabnya pesakit tadi kan sampai dia tak boleh nak buka baju, nak buka butang baju pun tak boleh. Apatah lagi nak menguruskan anak. Memang sakitlah. Jadi dan biasanya apabila dalam keadaan kesakitan macam ni, apa yang berlaku bila dia pergi hospital, doktor pun nak bantu dia dan dia bagi ubat steroid. Dan inilah lepas bagi ubat steroid tu bermulalah pelbagai-bagai komplikasi daripada steroid itu pula. Ya. Dan ini dia panggil sendi-sendi itu akan teramat sakit, tak boleh, dia menjadi stiffness ataupun dia jadi tak boleh nak bergerak lah. Dan dia ni teramat letih, hilang selera makan, dan makin lama makin susut, makin kurus badan dia dan tinggal. Okey ya. Ini lagi satu, ini dia panggilnya, kalau kita nak tengok apa ni punca dia lah. Okay, ya. Ini penyakit-penyakit lainnya berkaitan dengan ini dia apa ini kita panggil lagi satu saya nak beritahu ialah myasthenia gravis, di mana dia menyebabkan otot dia tu makin lama makin lemah. Ya, ini disebabkan juga auto antibody dia panggil. Detail. Dan satu lagi yang paling panggil tragik yang jarang berlaku di kita di Malaysia lah. Dia berlakunya banyak di luar negeri. Dia panggil multiple sclerosis. Jadi ini puncanya ialah disebabkan oleh lapisan yang menutup saraf tu dia menjadi rosak. Jadi apabila ini disebabkan oleh autoantibody. Autoantibody ini maksudnya badan dia mengeluarkan bahan yang merosakkan sel dia sendiri. Jadi menyebabkan pesakit ini akan menjadi mula lemas sehingga macam lumpuh lah, seluruh badan dia tak boleh nak bergerak. Dan kebanyakannya ini yang di kawasan Europe apa semua sekali, Eropah ya, ini kawasan yang paling banyak lah. Kita Malaysia ni jarang berlaku. Okey, ni yang paling biasa berlaku dan banyak ada di Malaysia, dia panggil lupus ataupun SLE. SLE ni jadi ini penyakit yang apabila kena kalau ikut approach yang biasa, rupa dia. Biasanya dia panggil butterfly rash. Tengok pada muka dia ni kan bentuk butterfly. Mula-mula dia merah dahulu. Kalau dah teruknya dia boleh jadi sampai hitam. Saya ada pesakit saya sampai hitam muka dia dan bukan lagi bentuk butterfly. Seluruh muka dia jadi macam tu. Dan terutamanya apabila dia ni terdedah pada cahaya matahari. Lagi teruk. Dan bukan setakat muka saja jadi macam tu. Seluruh yang lain juga. Jadi kadang-kadang sendi dia, dan juga boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Jadi ramai sakit-sakit yang datang ni disebab dia masa muka dia merah ni dia tak datang lagi. Dia datangnya bila buah pinggang sudah rosak. Dan kebanyakannya adalah wanita, female to male ratio ni kebanyakan 9.1, maknanya 9 perempuan 1 lelaki. Etiologi ni ataupun penyebabnya tak diketahui pasal apa berlaku. Tetapi kita punya approach ni adalah
ialah untuk membetulkan environment dia. Okey ya. Ni diabetes saya dah sebut tadi, diabetes ini adalah disebabkan diabetes jenis 1 kita panggil. Dan ini kita jadi macam manakah apabila benda ni ada, sebelum tu ada lagi satu kita panggil hemolytic anemia. Hemolytic anemia. Hemolytic anemia ni berlaku apabila sel dia ni, sel darah merah dia ni dia senang pecah tau, senang pecah. Dan ini menyebabkan apabila pecah itu dia berkekurangan sel darah merah. Sel darah merah. Pasal apa berlaku itu juga disebabkan autoimmune. Ya. Dan cara mana kita nak tahu ni lah kita buat pemeriksaan dia lah, DNA apa semua. Jadi untuk penyakit-penyakit autoimmunity ni ataupun immune disease ni, inilah test-test yang kita kena buat. C-reactive protein, kita buat rheumatoid factor, macam Kak Adik tu cakap rheumatoid factor. Maknanya kita periksa dalam darah. Apa tujuannya kita periksa darah? Kita ambil darah, kita periksa untuk memastikan ya dia ni betul autoimmune. Dan approach kita ni memang berbeza lah. Okey ya. Okey. Ini treatment option ni maksudnya apa? Maksudnya sekarang ni apa yang doktor boleh buat apabila seseorang itu kena penyakit-penyakit ni. Jadi sebelum tu saya nak ceritalah ada doktor ni dia ada dua jenis tau. Satu kumpulan doktor ni kumpulan doktor yang taksub dengan perubatan moden. Taksub betul-betul. Makna bagi mereka ni tak ada cara lain nak berubat ni melainkan apa yang doktor dia yang ada dalam buku itulah dia bagi. Taksub. Dan biasanya berlaku bila tahu? Bila doktor-doktor yang baru lulus. Tahun pertama, tahun kedua lulus dan yang lagi taksub kalau dia ni belajar di luar negara. Luar negara lah, belajar luar negara, balik tu setahun, 2 tahun baru lulus. Tu memang betul-betul taksub. Jadi kalau penyakit-penyakit mereka dia betul-betul ikut buku. Dan apa pendapat orang lain semua dia tak pakai. Dan kalau pesakit tanya pun dia marah pula pesakit. Itu kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua ni doktor ni orang yang dah lama lah macam saya ni dah lama. Kira dah sampai tahap tak boleh nak pergi dah. Jadi dan kita ni expose pada banyak pengalaman. Dan kita tahu bahawa limitation adalah kita ni tahu orang panggil perubatan moden ni dia ada had dia. Maknanya yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Yang ni boleh ikut, yang ni tak boleh ikut. Jadi kita dah ada pengalaman dan kita tengok cara yang terbaik untuk merawat pesakit. Jadi kalau penyakit-penyakit SLE ni, kalau pergi kita jumpa dengan doktor yang ada di hospital, yang baru, yang tak ada pengalaman lagi, dia ikut betul-betul apa yang ada dalam buku. Jadi apa macam mana cara nak ubat? Yang inilah cara dia. Dia panggil, dia bagi sebab nak hilang sakit dengan cepat dan juga itu sahaja yang ada dalam fikiran dia, jadi dia bagi steroid, dia panggil gitu. Dan apabila bagi steroid biasanya pesakit ni orang panggil dia tak boleh dah nak kena ambil steroid berpanjangan. Dan kita tahu apabila berpuluh, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok Google pun, cubalah Google tengok danger of steroid or side effect of steroid apa semua tu boleh nampak sepenuh senarai orang bahan-bahan ataupun komplikasi daripada steroid itu sendiri. Ya. Jadi biasanya itu yang pertama. Jadi apabila bagi steroid sama ada injection dan sebagainya itu dia akan dia boleh kuranglah sakit, semakin bengkak dan kemudian dia akan jadi balik macam tu. Jadi dia tak selesaikan masalah. Okey ya. Itu dia panggil itu kumpulan pertama. Jadi kalau steroid. Jadi saya biasanya apabila pesakit-pesakit itu datang, yang pertama sekali kita berhenti dahulu steroid tersebut. Ada cara lah nak berhenti steroid dan kita menukar balik cara tu. Dan lagi ubat-ubat lain lah yang dia banyaklah ubat yang berkaitan yang dia semua ubat-ubat ini dia akan memberi kesan sampingan yang teruk kepada pesakit itu sendiri. Ataupun sampai ini pembedahan lah. Pembedahan untuk mengurangkan pengeluaran imun tadi daripada pesakit itu sendiri. Okey.
Okey, approach yang saya buat macam mana kita boleh boleh memulihkan sakit-sakit ini adalah apa yang kita buat adalah dengan ini yang terbaik setakat ini. Dengan menggunakan STC ataupun Healthy Triangle Combo ataupun segitiga kesihatan ni adalah inilah cara yang terbaik untuk kita ubati. Nanti saya kalau ada apa soalan nanti last kali saya akan jawab. Ni saya akan boleh tuliskan kat situ apa pertanyaan yang nak tanya. Jadi apa approach-nya? Katakanlah seseorang itu ada penyakit autoimun, tak kiralah sama ada dia ni psoriasis ke, eczema ke, ataupun dia ni SLE ke, lupus ke, rheumatoid arthritis ke, apa juga masalah, yang pertama sekali kita nak kena keluarkan toksin daripada badan dia dahulu. Itu yang pertama sekali. Jadi macam mana kalau yang dia ni tak terlalu kompleks, jadi kita buat kita guna sahaja aloe vera gel. Itu yang pertama sekali. Tetapi kalau dia ni teruk sangat, contohnya dia ni mengalami sembelit yang teruk, jadi aloe vera gel pun kadang-kadang dia tak, aloe vera pun tak berkesan lagi. Jadi tahap yang kedua yang saya akan bagi, ini semata-mata untuk membersihkan usus dia dulu, untuk detox dulu, supaya apa, semua toksin dia boleh keluar. Dan kita tahu bahawa badan kita ni sendiri melakukan detox, ya. Badan kita sendiri dia melakukan detox, di mana detox secara naturalnya berlaku setiap hari, setiap malam di hati apabila kita tidur. Jadi ini cuma untuk mereka-mereka yang biasa sahajalah, yang tetapi orang yang dah teruk, dia tak cukup dengan proses detoksifikasi biasa yang dilakukan oleh hati. Kita tahu bahawa detox ni hati yang buat, kan. Jadi yang biasanya kadang-kadang tak jadi. Jadi kita kena bantu dengan cara lain, iaitu dengan kita mengadakan ataupun kita buat coffee enema contohnya, ataupun benda-benda yang lain. Coffee enema ni yang terbaik lah untuk kita rawat. Jadi kalau yang orang biasa-biasa cukup dengan kita detox usus dia ni dengan menggunakan aloe vera gel. Cuma yang menjadi masalahnya, ramai orang yang salah faham atau ramai orang nak berjimat guna aloe vera gel ni dalam kuantiti yang sedikit. Kita tahu bahawa usus kita ni, panjang usus kita, intestine ni antara 20 hingga 30 kaki. 20 hingga 30 kaki panjangnya. Jadi apabila panjang macam tu, kalau kita guna 2 sudu, memang dia tak menjadi. Jadi kita nak guna dengan kuantiti yang banyak. Jadi kalau untuk berubat paling kurangnya 200 ml aloe vera gel ni kena ambil 200 ml sebelah pagi dan juga sebelah malam ataupun 2 kali sehari. Sebelum makan, sebelum makan ambil tahu dulu, dan ini boleh membantu pembuangan ataupun membantu membersihkan usus. Baik, jadi itu yang pertama sekali, nak kena lakukan itu dahulu, baru boleh membantulah. Itu yang pertama, tahap yang pertama, iaitu untuk kita keluarkan semua bahan-bahan kotoran yang ada dalam usus. Saya pernah kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, tengok usus macam mana, usus orang yang kecil manis macam mana, orang kena barah macam mana, orang kena SLE macam mana, orang kena penyakit-penyakit lain, rheumatoid arthritis pun semua usus dia kotor. Itu sebabnya apabila dia makan ubat, dia tak berkesan sebab usus dia kotor. Dan ini sebenarnya satu peranan kita panggil leaky gut. Ini saya boleh tunjukkan yang ni dahulu. Nak tunjukkan macam mana rupa usus kita, pasal apa berlaku macam ni. Ini dia panggil konsep yang baru, dia panggil leaky gut. Leaky gut ni, ini adalah sel-sel bahagian dalam usus. Tengok ini sel-sel bahagian dalam. Dari antara sel dengan sel tu dia memang rapat betul, dan tak ada benda yang boleh melalui sel tersebut. Tetapi apabila disebabkan oleh kita makan terlalu makan ubat ataupun bahan kimia terlalu banyak, ataupun pelbagai penyakit lain terlalu banyak,
benda-benda ini menyebabkan kerosakan, ya, ataupun berlaku inflamasi pada usus tersebut, ataupun kita makan ubatnya terlalu banyak, bahan kimia terlalu banyak, KFC lah, McDonald lah, tambah-tambah masa PKP baru-baru ni kan, macam-macam termasuk, dan benda itu dia boleh merosakkan sel-sel ni, dan keadaan antara sel tu dia menjadi renggang, jauh macam ni. Dan apabila keadaan jauh macam ni, antara sel dalam usus tu jauh, dia boleh menyebabkan bakteria lah masuk, kuman lah masuk, ataupun bahan-bahan kimia, bahan-bahan pemakanan macam perisa lah, pengawet lah, pewarna lah boleh masuk, dan dia boleh pergi di dalam sistem pengaliran darah. Sepatutnya usus ini akan menjadi bahan ataupun barrier menghalang daripada kemasukan bahan-bahan ini kepada saluran darah di bawah usus. Jadi apa yang berlaku dalam keadaan leaky gut ini adalah benda-benda bahan kimia patogen ataupun kuman-kuman ini boleh masuk dan dia pergi dalam usus. Inilah yang akan menghancurkan ataupun inilah yang akan merosakkan. Jadi apabila berlaku macam ni dan apabila usus ni kotor dan kekotoran ini akan duduk di sini dan dia menghalang lagi penyerapan yang berlaku pada usus. Sebahagian besar, majoriti fungsi pada usus ni untuk menyerap bahan-bahan yang berguna pada badan. Okay, ya. Jadi itu adalah kita panggil treatment option ataupun apa pilihan rawatan yang tadi saya dah sebutkan pasal steroid. Satu lagi cara yang digunakan adalah menggunakan non-steroidal anti-inflammatory ataupun ubat-ubat untuk menahan sakit saja. Jadi dia guna ubat-ubat menahan sakit saja. Apabila tahan sakit itu, dan kita tahu bahawa kebanyakan ubat-ubat untuk menahan sakit ini dia boleh ada komplikasi, ya, komplikasi macam-macam. Dan salah satunya ubatnya yang digunakan sebelum ini telah ditarik balik dengan arahan FDA, seluruh dunia ditarik balik kerana komplikasi yang cukup menakutkan, boleh menyebabkan terjadinya barah ataupun kanser dalam badan seseorang. Jadi terpaksa ditarik balik. Okey, itu steroid. Dan juga bahan-bahan lain ni semua ni adalah kita tahu bahawa apabila bahan kimia, apabila benda ni asing pada badan, dia boleh menyebabkan komplikasi dan pelbagai jenis komplikasi. Okey. Jadi itu yang pertama, ya. Yang pertama, konsep yang pertama adalah kita kena tak ada cara mana kena detox terlebih dahulu. Okey. Kemudian apabila kita detox, kita nak meningkatkan pengaliran darah, ya. Pengaliran darah kepada usus dan kepada seluruh badan. Jadi kena ada artisi ataupun kita gunakan minyak ikan, kombinasi antara minyak ikan, minyak zaitun dan juga vitamin D. Kemudian macam mana cara untuk meningkatkan imuniti? Ada yang pertama sekali adalah untuk kita menggunakan madu. Madu ni adalah cara yang paling baik sekali untuk meningkatkan imuniti. Kenapa? Kerana dia mengandungi pelbagai jenis bahan yang berguna, sama ada amino asid, vitamin, mineral, semua ada dalam madu itu boleh digunakan. Begitu juga dengan bahan-bahan yang dikeluarkan daripada madu itu, iaitu bee pollen dan propolis. Jadi perlu diambil sekali, ini benar boleh meningkatkan. Dan juga yang lagi satunya ialah yang iaitu bahan antioksidan yang terbaik, iaitu kombinasi antara pemastin, antara pomeganate ataupun delima dan juga jus manggis. Ini adalah kandungan antioksidan yang paling tinggi sekali kita boleh gunakan. Dan selain daripada itu, apabila kita mendapati pesakit ataupun orang yang kena penyakit-penyakit autoimun ni, tak cukup dengan itu saja. Ini adalah untuk orang yang standard. Tetapi kita kena ada juga bahan-bahan ini yang boleh membantu untuk mengatasi masalah leaky gut ini ataupun masalah usus tadi. Dan kita tahu bahawa usus kita ni, orang yang baik usus dia adalah dia mengandungi banyak bakteria yang normal, ya, bakteria ataupun dia panggil normal microbiome. Lebih kurang dia
70 trilion. Lebih banyak daripada sel kita, bakteria yang normal dalam usus kita. Dan apa fungsi bakteria ini? Bakteria ini adalah berfungsinya adalah untuk membantu proses metabolisme dalam badan kita. Jadi maknanya apa? Tanpa bakteria ni kita tak boleh nak hidup ataupun sistem dalam badan kita ni tidak berjalan dengan betul tanpa bakteria. Jadi kita kena ada bakteria ni. Jadi macam mana kita nak, dan apakah yang memusnahkan bakteria ni? Yang memusnahkan bakteria ni adalah cara kita makan dan cara kita ambil ubat-ubat. Terutamanya ubat-ubat bangkit ni dia memusnahkan. Daripada 70 trilion tu mungkin ada 1,000-2,000 saja bakteria yang baik dalam badan kita. Semua dah musnah. Itu sebabnya kita makin lama makin makan ubat, orang tu makin teruk, bukan makin baik, makin teruk sehingga rosak. Daripada sel dia rosak, dia akan menyebabkan kerosakan pada organ dan menyebabkan sistem dia akan rosak. Contohnya katakanlah dia ni terlalu banyak ubat yang boleh merosakkan, ada merosakkan buah pinggan dan akhirnya buah pinggan dia ni akan menjadi CKD dan akhirnya boleh kena buat dialisis. Sama juga daripada situ, kalau hati contohnya, hati makin lama makin rosak, dia boleh menyebabkan ketumbuhan ataupun barah. Ya. Jadi perkara yang pertama, macam mana cara kita nak supaya normal bakteria ni hidup subur dalam usus kita. Macam mana cara dia? Yang pertama sekali, yang tadi kita kena detox. Yang keduanya kita kena bagi bahan atau bagi makanan yang diperlukan oleh bakteria itu. Jadi apakah bahan makanan yang boleh atau boleh membantu bakteria normal ni membiak dengan banyaknya? Apa agaknya bahan? Boleh siapa nak jawab? Tulis kat situ. Ada tak orang nak kongsi? Ya? Ni ada tulis ni. Clement Yong tulis probiotik, Syahadah Azizan probiotik. Ya? Okey, jadi jawapannya adalah probiotik. Ini adalah probiotik ni adalah makanan untuk bakteria. Yang mana kita rasa tak ada apa nak makan, tapi saya punya pengalaman, walaupun ubat macam mana pun kita bagi, kalau kita tak bantu dengan probiotik ni, dia sukarlah untuk seseorang untuk pesakit tu kulit. Ya, jadi probiotik kena ambil ni. Dan alhamdulillah dia company ni memang dia dah tahu dah kebanyakan penyakit-penyakit ini dia banyak masalah. Jadi mahu tak mahu dia terpaksa, ini dia tulis pun sini probiotik, ya. Aktif probiotik. Ada orang bagi tahu ataupun ada disebutkan orang bagi yogurt. Yogurt tu salah satu lah cara, tetapi apa yang berlaku ialah yogurt yang ada dalam pasaran ni tak bagus. Pasal apa tak bagus? Kerana untuk kekal lama yogurt tu dia terpaksa di sejuk beku. Sejuk beku. Dan sejuk beku ni, dalam keadaan sejuk beku tadi, bakteria yang kita nak, apa strain bakteria pun yang kita nak tu dia akan menjadi tidak aktif. Jadi kita ambil, sedaplah rasa yogurt memang sedap, tetapi dia tidak membantu pun untuk meningkatkan bilangan bakteria yang normal dalam usus. Ya. Nurul Akmal nak tanya, boleh tanya lepas ni, ya. Ini adalah probiotik. Jadi tak dapat tidak kena ambil kalau orang yang menghadapi masalah autoimun tadi. Jadi kalau setakat kita detox dan ambil madu dan juga ambil pomastin, itu dia boleh meningkatkan imuniti, tetapi selepas tu dia tak boleh nak sustain ataupun dia tak boleh bertahan lama. Kenapa? Kerana kita hidup ni dibantu oleh bakteria yang normal. Jadi bayangkan kita ada 70 trilion, bukan bilion, trilion bakteria normal dalam badan kita. Lebih banyak daripada sel kita. Jadi maksud apa? Maksudnya di badan kita ni kita bergantung pada bakteria yang normal untuk kekal hidup sihat. Jadi kita kena bagi makanan untuk
bakteria yang nombor itu probiotik. Ya. Ada orang tanya sebelum tu, ada orang tanya apa peranan gam Arab ataupun gam arabica. Gam arabica ni adalah dia panggil prebiotik. Prebiotik ni makanan untuk probiotik. Jadi perlu juga ada itu. Jadi maknanya dia boleh tumbuh subur lagi lah. Maksud probiotik ni dia benda-benda ni hidup ya. Okey, ini kena ada probiotik juga sebagai tambahan ya. Okey. Okey, selain daripada itu, kebanyakan daripada orang yang menghadapi masalah autoimun dia, selain daripada yang sebutkan itu, satu juga yang orang biasa ataupun orang jarang nak bagi perhatian ialah di samping itu dia punya vitamin D juga berkurang. Orang biasanya orang ada masalah SLE ke, psoriasis ke, eczema ke, ataupun penyakit-penyakit yang berkaitan dengan imunodefisiensi ni, ia juga disebabkan oleh vitamin D dia berkurang. Dan vitamin D ni dia membantu lebih kurang dalam 48 jenis metabolisme dalam badan. Vitamin D cukup penting sekali. Dan vitamin D yang paling murah, yang free yang Allah SWT bagi ialah kat mana? Dari cahaya matahari. Tapi disebabkan kita 24 jam, kita di rumah. Masa PKP baru ni kita duduk rumah. Pagi rumah, malam rumah, tengah hari rumah saja. Ya, kalau kita berjalan pun dengan kereta, kita jarang mana ada naik motor sekarang ni kan. Jarang orang naik motor, jarang orang basikal. Jadi kita sepanjang masa kita berada di rumah, berada di dalam tempat teduh yang menghalang kita dapat mendapatkan vitamin D yang Allah SWT bagi percuma pada kita. Kerana vitamin D ni telah amat penting, Allah bagi free. Itu sebabnya bahan-bahan yang penting yang Allah bagi free. Contoh, air. Air penting kan? Kita tak boleh tidur tanpa air. Kena minum, Allah bagi free. Cuma kita bayar sebab pengurusan saja. Bayar pada syarikat-syarikat menguruskan air. Kan? Tapi yang sebenarnya air adalah free. Yang kedua, oksigen ataupun udara. Penting juga, kita tak boleh nak hidup tanpa udara. Itu pun Allah bagi free. Dan yang ketiga yang penting adalah vitamin D. Vitamin D ni tenaga daripada cahaya matahari ni cukup penting. Allah bagi free. Tapi kita tak merasai. Tapi kalau kita ni terlalu sibuk untuk berjemur, dia nak berjemur pada cahaya matahari ni, paling kurangnya antara 45 minit hingga 1 jam sehari. Dan seelok-eloknya tak boleh terlalu awal lah, antara dalam pukul 10 pagi, antara pukul 10 hingga pukul 2. Paling kurangnya 45 minit hingga 1 jam kena berjemur atau kena ada aktiviti di luar. Barulah kita tak ada kekurangan vitamin D. Jadi apabila kita berada di luar, jadi kita kena ada sesuatu lah supaya kita dapat ambil bahan tambahan supaya kita tidak ada masalah kekurangan. Dan ini adalah orang yang tanda-tanda kita ni kekurangan vitamin D, iaitu dia punya tulang senang repuk, senang patah. Tu sebabnya kita tengok orang tua biasanya kalau dia jatuh sikit ni dia patah tulang paha dan sebagainya, disebabkan apabila kita dah berumur 40 tahun ke atas, dia punya tulang tu makin lama dia panggil osteoporosis. Tetapi juga tuan-tuan dan puan jangan tertipu dengan elak-elak yang ada di TV. Ada TV ada dengan disebabkan oleh sakit tulang belakang, sakit tulang, bagi minum susu, satu jenis susu tu semua orang cari susu tu. Sebenarnya itu semua tu adalah karut dan penipuan yang besar sekali. Kita tak boleh dalam peringkat ini, sebenarnya susu tu tidak membantu langsung untuk menghadapi masalah osteoporosis. Tak ada. Sebab apa? Walaupun kita minum susu, banyak susu ni yang adanya adalah kalsium kan. Dan kalsium ni tak boleh nak diserap kalau kita tak ada vitamin D. Vitamin D ni membantu penyerapan kalsium kalau kita ambil apa-apa. Jadi banyak, dan dia ni perlu ada dalam makanan. Itu adalah bone loss dia panggil, osteoporosis. Orang yang gugur, rambut mula gugur, sama ada botak di tengah ke ataupun di dahi ke,
itu adalah tanda awal kekurangan vitamin D. Sakit otot-otot, sakit saja, lenguh sana sini sakit, dan termasuk juga depression ataupun kemurungan ya, itu pun antara tanda kekurangan vitamin D. Tekanan darah yang tinggi dan juga ni sukar untuk turun tekanan darah walaupun dia makan ubat, satu jenis ubat, dua jenis ubat, 3 sampai 4 jenis ubat, tak turun-turun juga sampai rosak buah pinggang. Rupanya bukan disebabkan oleh kekurangan ubat tetapi kekurangan vitamin D. Dan yang teruk sekali adalah heart attack. Ramai orang yang panggil misguided ni, dia ingat ini disebabkan kolesterol tinggi, ini kena darah tinggi ke kena itu, bukan, vitamin D. Jadi cubalah tuan-tuan kalau ada masalah, cuba periksa vitamin D. Majoriti siapa punya pesakit, majoriti kita periksa didapati vitamin D kurang. Dan jadi vitamin D ni cukup penting lah. Jadi kita kena guna, itu sebabnya kena di dalam aloe vera tu sendiri dia ada vitamin D, dan juga di dalam kebanyakan bahan di dalam kita tengok bahan-bahan yang lain pun, RTC, minyak ikan, minyak zaitun ya. Ini top 10 food highest vitamin. Cuba tengok, ini adalah terutamanya bahan-bahan ini yang saya nak sebutkan. Ikan, minyak ikan tu dia kandungan yang tinggi vitamin D. Jadi kita kena ambil inilah ya. Dan ini ada di dalam RTC ataupun minyak ikan dan minyak zaitun yang ada yang itu vitamin D yang tinggi. Ataupun bagi orang teruk sangat, kita ada juga preparation vitamin D sahaja yang perlu kita, ini adalah vitamin D saja yang perlu kita tambah. Yang ini bukan produk dalam forever, tetapi kita perlu ambil di luar ya. Ini untuk meningkatkan vitamin D. Ini bagi mereka-mereka yang terlalu sibuk, yang tak ada masa nak pergi keluar, tak ada masa nak berjemur, tak ada masa nak jogging, ini dia perlu ambil yang ini untuk menambahkan vitamin D. Okey. Okey. Jadi itulah antara beberapa perkara yang saya nak kongsikan. Dan saya kalau tuan-tuan dan puan-puan follow saya punya Facebook, saya selalu cerita pasal pemakanan ini. Boleh setiap hari, setiap pagi saya akan share apa jenis pemakanan yang nak makan apa semua sekali. Jadi boleh follow saya punya Facebook dan boleh terima dan boleh tanya soalan. Jadi sekarang ni kalau ada soalan, kita tengok apa soalan-soalan yang nak itu. Okey. Yang ni ada seorang tanya probiotik ni boleh ada, okey, anda ada jawab pun. Probiotik ni jadi kena, dia tak ada di Malaysia ni, apa ni KKM di Malaysia ni pelik sikit. Benda yang bagus tu semua tak ada. Jadi kalau bahan-bahan yang mengarut tu banyak pula ada kat Malaysia, jadi susah nak cakap. Jadi probiotik ni memang tak ada di Malaysia. Jadi boleh tanya upline masing-masing macam mana nak dapat bahan ni, iaitu boleh dapatkan bahan ni di Singapura ataupun di Brunei. Jadi boleh tanya upline, ini cukup bagus. Saya boleh katakan ramai sakit saya memang boleh dikatakan, kalau sakit SLE ke, psoriasis ke, ataupun yang rosak buah pinggang pun saya bagi probiotik untuk membantu dia. Okey. Jadi boleh, ini saya punya Facebook, boleh tengok setiap pagi saya akan share berkaitan dengan itu. Okey. Jadi soalan-soalan lain, kita tengok dulu ada apa-apa soalan ya. Ini okey. Okey, kalau ada soalan boleh tanya pada Prof. Ada yang tanya pasal FB Prof. Tu dah ada dah sebut, dah tunjuk dah. Okey, Aziz Asafi Ismail, FB Prof. Aziz Asafi 71. Itu ada, jadi probiotik ni dah okey untuk good bacteria ya. Saya okey, ni GARD, ada soalan ni daripada apa ni, daripada Sejati. GARD tu maksudnya apa ni? Ini adalah semua ni yang berkaitan dengan usus ya.
berkaitan dengan usus dan kebanyakannya dia masalah kalau kita macam saya cakap mula-mula tadi lah, kalau pergi jumpa dengan doktor, kalau kita tanya doktor yang memang tak ada pengetahuan berkaitan dengan pemakanan, ditok, dia orang akan marah habis-habis. Saya nak bagi tahulah, ini personal. Saya nak bagi tahu, saya anak saya sendiri ada 2 orang yang jadi doktor. 2 orang setakat ni, dan yalah dia dua-dua tu lepasan luar negara. Jadi bila doktor baru, dia akan ikut buku tau. Dia tak percaya apa yang kita percaya. Jadi kalau benda tu berlaku pada anak saya sendiri, sama juga dengan anak orang lain, sama juga dengan doktor-doktor lain. Jadi pandangan konsep dia sama. Bila dia akan berubah, bila dia dah lama sangat, dia tengok bagi ubat ni tak baik-baik. Contohnya macam saya hampir 30 tahun dah saya merawat pesakit diabetes. Kita bagi ubat diabetes bukan makin baik tau, terutama type 1. Type 2 jenis 2 pun macam tu juga. Jadi kita bagi ubat makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama dia bukan makin baik. Jadi bila teruk macam barulah kita orang panggil kita tersentak tau. Apa yang aku buat sekarang ni kan betul ke tak betul rawatan kita bagi kan? Sepatutnya kalau rawatan betul-betul, sepatutnya pesakit ni makin baik. Makin baik kan, sepatutnya kita boleh kurangkan ubat. Itu adalah memberi gambaran ubat yang betul. Sepatutnya kalau daripada 3 biji kita bagi ubat, sepatutnya lepas 3 bulan kita kurangkan jadi 2 biji. Lepas kurangkan jadi 1 biji. Dan sampai sembuh. Dan bila dia sembuh, ubat pun kita boleh berhenti. Sebab apa? Sebab kita kena, terutama Muslim, kita kena ingat bahawa Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis sahih ni. Tak ada siapa pun bertikai. Rasulullah mengatakan bahawa Allah SWT tidak menurunkan sebarang penyakit, melainkan Allah juga menurunkan ubat dia. Jadi maksudnya semua penyakit itu ada ubat. Jadi bila kita kata, kalau pergi jumpa doktor, penyakit SLE ini tak ada ubat. Macam mana kita nak kata, mana boleh kan dia bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah kata ada ubat. Jadi kalau kita tak baik-baik, maksudnya apa? Maksudnya okey, maksudnya apa? Kita tak bagi rawatan yang betul. Okey, Selin. Okey, tanya soalan. Apa soalan nak tanya? Okey, kita boleh buka soalan Kita buka 5 soalan saja siapa yang nak tanya Prof. Tapi ada juga yang bertanya Prof. Okey, tanya apa? Tentang Kak Leila, tentang Forever Light bagi pesakit kanser. Forever Light. Orang kata soya protein ni tak boleh bagi pada pesakit kanser. Okey. Dia macam ni, soya protein ni dia berbeza. Soya protein yang tak boleh dibagi ialah soya protein yang organik. Soya protein yang ada dalam market ni 99.9% adalah protein yang GMO ataupun genetically modified organism. Maksudnya apa? Maksud soya yang diguna untuk buat susu soya itu adalah GMO, ia telah diubah secara genetik. Bila ubah secara genetik, dia ni apabila kita makan genetik, dia masuk dalam badan kita tak boleh nak recognize. Tak boleh orang panggil nak kena pasti. Ini apa benda ni? Dia tak boleh nak kena pasti. Sebab apa? Sebab genetik dia sudah berubah. Kan? Itu yang tak boleh. Dan 99.9% soya yang ada dalam market ni adalah GMO. Itu yang tak boleh. Tetapi soya yang ada yang di dalam Forever ni adalah soya organik. Ya, soya organik yang telah diproses begitu rupa dan dia tak ada bahaya. Dan inilah satu-satunya bahan yang orang panggil yang boleh untuk membantu membagi tenaga, terutamanya orang yang kena kanser. Orang kena kanser ni dia tak ada selera makan, dia satu tak ada selera makan, dia akan
dia akan badan dia susut, tak ada tenaga. Jadi macam mana kita nak bagi tenaga kat dia? Kita bagi tenaga kat dia adalah dengan kita bagi dia forever life. Itu dia yang terbaik. Saya kalau saya cerita pasal pesakit kanser, saya cerita pasal pesakit kanser tahap 4. Doktor dah bagi tahu, tak ada harapan nak baik. Tetapi alhamdulillah dengan cara kita tukar cara pemakanan dia, dengan cara kita tukar, kita bagi forever life, bagi Pomastin, bagi Aloveragel, alhamdulillah ramai yang sudah orang panggil sudah pulih dan sihat sampai sekarang. Saya pernah cerita macam mana seorang cikgu beranak 2 orang yang doktor kata ni dah tahap 4. Tak ada harapan, dia suruh balik. Dia kata mungkin meninggal dalam 2-3 hari. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah masuk tahun yang ketiga, alhamdulillah sihat, boleh mengajar sampai sekarang. Jadi kalau benda tu tak boleh, itu dia boleh tengok sendirilah. Dan bukan seorang macam tu, ramai lagi yang macam yang sihat. Mungkin yang ada dalam tengok ni pun, tengok bersama kita ni pun ada. Jadi itu buktilah bahawa dia kadang-kadang ni orang akan bercakap macam-macam. Orang cakap macam, terutamanya musuh kita kena ingat bahawa di hadapan kita ni bukan semua kawan, musuh pun ada. Yang ada dalam Facebook kita, yang ada dalam mana-mana tu, musuh kita pun ramai. Jadi kadang-kadang ataupun ada satu lagi kumpulan kita panggil musang berbuduk ayam. Nampak macam ayam kan, tapi dia rupanya musang. Ini kadang-kadang kita nak berhati-hatilah. Kita kena tahu orang yang tanya soalan, yang kami jadi, tapi kita kena stand, kita kena jelas. Kalau kita tahu ni benda baik, kita cakap benda baik. Kita bagi tahu je, orang nak percaya tak percaya, itu lain kira lah kan. Tetapi berdasarkan pengalaman macam itulah. Dan ada sebabnya yang kita boleh bagi tahu. Okey, lagi. Tadi saya nampak Okey, ada soalan tadi dari Chai Jian Dong, fatty liver. Apa produk Fatty yang sesuai? fatty liver. Fatty liver. Okay. Fatty liver ni maksudnya apa? Maksudnya terutamanya orang yang kolesterol dia tinggi. Sebelum ni kolesterol dia tinggi, lepas tu dia pergi jumpa doktor kat hospital, doktor akan bagi ubat. Bagi ubat apa? Bagi ubat untuk turunkan kolesterol. Contohnya simvastatin, ataupun Zocco, ataupun apa-apa macam ubat lah. Jadi apa yang berlaku, kalau tengok dalam darah dia, memang turun kolesterol, tetapi lemak itu akan berkumpul di hati. Itu dia panggil, dan itu dia menyebabkan apabila kumpul di hati, jadi itu dia panggil fatty liver. Itu satu cara lah. Ataupun ada juga sebab lain, fatty liver ni maksudnya lemak terlalu banyak di hati dah sehingga hati ni tak boleh nak berfungsi dengan normal. Tak boleh nak berfungsi dengan normal. Jadi maksudnya dia tak boleh nak keluarkan toksin yang ada dalam hati dia. Jadi apabila berlaku macam tu, dia toksin tu makin lama makin banyak dalam badan dia. Jadi apa yang kita boleh buat untuk orang fatty liver ni adalah yang pertama kena ambil, yang pertama sekali adalah detox tu memang wajib lah kena detox. Kemudian kena ambil RTC. Jadi RTC ni kena banyak lebih, kena ambil lebih sikit lah. Ambil lebih dalam 3 biji pagi, 3 biji petang. Aloe vera gel pun kena ambil banyak lah. Kena ambil banyak. Dan yang ketiganya, ini yang tidak melibatkan produk. Dia kena tukar cara dia. Biasanya dia ni orang ni tidur lewat. Bila tidur lewat, dia tak boleh nak berlaku detoksifikasi. Hati kita ni dia boleh detox antara pukul 11 malam hingga pukul 3 pagi. Jadi kalau kita tidur lewat dan dia perlu, hati ni dia perlu masa 4 jam. 4 jam untuk dia detox. Jadi apabila kita tidak detox sepenuhnya, contohnya kita tidur pukul 12, baru tidur pukul 1. Maknanya kalau tidur pukul 1, maknanya hati ada masa 2 jam saja untuk detox. Jadi dia tak boleh nak keluar. Jadi untuk keluarkan toksin yang dalam badan dan hati ni sepenuhnya, ialah dia kena dia kena tidur awal dan makan produk-produk tersebutlah. Okey, lagi?
Okey, Prof. Ni dari Mia Stinia. Dia tanya, adakah patient after surgery selepas pembedahan boleh ambil produk ABG? Dia pun ada ambil apa ni tadi mana? Steroid. Steroid dia ambil dalam 5 tablet satu hari. Steroid. Hmm. Okey. Dan dia tanya boleh ke dia ambil produk aloe vera ni? Okey, produk aloe vera ni produk yang natural. Jadi dia boleh ambil sebelum pembedahan, masa pembedahan dan selepas pembedahan pun boleh ambil. Dia selamat. Sebab apa? Sebab dia tak ada bahan kimia apa-apa dan dia tidak mengganggu. Bahkan dia bagus pula kalau orang melakukan pembedahan. Dia boleh ambil terus. Dia sedar je boleh ambil terus. Tak ada masalah. Jadi tak perlu tunggu apa. Bahkan dia kalau orang bersalin pun, secara pembedahan pun macam tu juga. Maksudnya pada masa mengandung tu pun dah boleh ambil semasa katalah dia plan untuk Caesar. Kan? Plan untuk Caesar, hari dia nak pergi Caesar tu, hari malam tu pun masih boleh ambil lagi. Lepas tu lepas dia dah sedar tu, bila dia boleh dia minum cecair, dah boleh ambil dah. Dia tak ada masalah. Sama juga dengan pembedahan. Semua jenis pembedahan, pembedahan usus ke, pembedahan anggota badan ke, yang lain tu semua jadi tak ada masalah. Bahkan dia bagus pula kerana apa? Kerana vitamin C yang tinggi dan dia banyak boleh membantu dia. Itu satu. Jadi dia selamat dah untuk ambil, dia tak ada masalah. Sebelum pembedahan, masa pembedahan dia tu, selepas pembedahan. Lagi apa dia lagi? Saya takut saya miss lah. Saya dah tengok dah kebanyakan. Okey, kita banyak sangat soalan sekarang, Prof. Boleh buka lagi ke? Boleh ni lagi ke, Prof? Banyak ni soalan. Terpulanglah pada MC. Saya tak ada masalah. Aliza, macam mana boleh kita ni? Okey, saya baca sikit Untuk orang yang ada masalah CKD dan hampir untuk buat tapak, apa produk yang sesuai untuk digunakan? Okey, untuk CKD ni kita kena berhati-hati. Kenapa? Kerana CKD, chronic kidney disease, buah pinggang ni maksudnya buah pinggang ni sakit tau. Buah pinggang sakit dan dia tak boleh nak boleh nak terlalu banyak bebanan pada dia. Jadi itu yang masalahnya. Jadi yang pertama, air dia pun kena kontrol. Jadi berapa banyak air yang dia nak minum, termasuklah air dalam bentuk apa pun, dia bergantung pada berapa banyak urin ataupun air kencing dia keluar. Jadi kalau kencing sikit, dia sikit lah. Kalau dia minum banyak, dia akan menyebab. Sebab buah pinggang dia tak boleh nak metabolize cecair tersebut. Jadi kita kena kurangkan air. Itu satu. Yang keduanya disebabkan oleh bahan yang ada pada aloe vera itu. Jadi saya biasanya kalau untuk orang CKD ni, kalau dia datang jumpa saya, kalau dia belum buat tapak, insya-Allah kita boleh bantu dia. Cumanya kita bantu kena, dia tak boleh nak ambil artik C, tak boleh sebab artik C ni dia mengandungi minyak ikan. Jadi protein haiwan tu semua tak boleh. Termasuklah daging tak boleh, ayam tak boleh, ikan tak boleh, telur tak boleh, semua yang kalau dalam bentuk animal protein dia tak boleh. Itu satu. Yang keduanya, jadi apa yang kita boleh bagi? Kita boleh bagi ialah bee pollen, bee propolis. Itu kita boleh bagi. Kalau dia tahap awal lagi, kita boleh bagi tahap awal, maksudnya tahap 2, tahap 3 ni kita masih boleh bagi Forever Life untuk bagi, sebab apa? Sebab protein dia tak tinggi. Tetapi kalau dah tahap 4, 5 tu memang tak boleh lah. Okey ya. Yang ni daripada Maiza Maiza. Memang sorbitol ni dia panggil artificial sweetener. Dia itu yang sebab dia tak boleh dengan untuk CKD sahaja, tapi untuk orang yang biasa tak ada masalah. Sebab apa? Sebab amount yang ada di dalam AVG ni, sorbitol dan juga ascorbic terlalu sedikit. Cuma untuk stabilizekan AVG sahaja. Jadi di segi manfaatnya lagi tinggi sebenarnya daripada kesan sampingan sorbitol itu sendiri, tak ada masalah.
Ini daripada Nurul Akmal Bahari. Bagaimana dengan diet orang yang rheumatoid arthritis? Orang rheumatoid arthritis ni yang pertama sekali sama juga, dia tak boleh makan daging, tak boleh makan ayam. Pasal apa tak boleh nak makan daging, sebab makan ayam? Ini disebabkan oleh bahan yang ayam dan juga lembu ataupun makanan dia, bahan ni dia panggil protein animal ni, dia panggil complete protein. Complete protein dia mana kalau kita nak tengok dari segi kandungan amino acid dia, dia ada lebih kurang 19 amino acid. Jadi bila masuk dalam badan sukar untuk dia dipecahkan. Kalau plant based protein ni dia panggil incomplete protein. Dia ada 15 saja amino acid. Jadi dia tak ada masalah pada buah pinggang dan juga tak ada masalah untuk diproses. Jadi orang rheumatoid arthritis ataupun penyakit-penyakit SLE atau penyakit autoimun lain, yang dua jenis makanan ini yang memang tak boleh nak ambil, iaitu tak boleh nak ambil daging dan ayam. Jadi lauk dia ni ikan saja dia boleh makan. Okey. Ini diet, ini daripada Hairul. Jika nak mulakan detox secara serius, so perlu minum aloe vera gel, dia berapa lama? Bergantung, dia nak tanya kalau ambil aloe vera gel 200 ml tu berapa lama. Bergantung kepada teruk ke tak teruk dia kadang. Kalau misal kata dia ni memang sembelit teruk, buang air sekali seminggu saja, dia paling kurang pun 2 minggu ataupun 3 minggu kita amal macam tu. Kita nak bila tahu, nak tahu dia ni dah bagus ni bila dia mesti buang air sama ada, maknanya dia masuk bilik air tu mesti buang air besar. Sama ada sekali ataupun 2 kali sehari. Dan najisnya, yang keluar tu najis yang lembut. Nak tahu najis ni bagus tak bagus, saya terpaksa ceritalah pasal najis kan, walaupun tak elok. Nak tahu najis yang tak bagus tak bagus, najis kita ni seperti najis bayi tau, bayi. Anak kita yang minum susu apa tu, macam tu lah najis dia lembut kan. Itulah najis yang terbaik kalau nak kira dari segi konsistensi. Jadi nak tahu berapa lama, kita minumlah 200 ml tu 2 kali sehari tau, sehingga najis kita tu jadi macam najis bayi. Dan tiap kali paling kurangnya sekali sehari ataupun sekali sehari ataupun 2 kali sehari. Sebab apa? Sebab kita makan nasi pun, makan nasi atau makan berat pun 2 kali sehari. Sepatutnya apa yang masuk tu itulah yang keluar. Jadi kalau kita masuk sampai 4 kali sehari, seminggu sekali saja keluar, itu maksudnya sistem usus kita tak bagus. Okey. Lagi soalannya? Ni yang belah-belah atas saya scroll, GBS grade B ada penyelesaian ke Prof dari Maiza? Apa dia? GBS. Saya pun tak tahu GBS tu apa. Mana? Sebab tu saya nak tahu sama-sama. Tengok. GBS grade B strap ada penyelesaian tak Prof? Mana Dari dia? Maiza. Tengok apa maksudnya. Prof pun tak faham. Nak tengok dia punya soalan macam mana. Dia belah ni atas Prof. GBS ni. GBS. Oh, apa ni? Strep ni mata streptomyces ini masalah jangkitan bakteria yang ada dia panggil carrier. Jadi apa yang kita kena buat ialah yang pertama sekali kena detox dengan aloe vera gel. Kemudian selepas tu kita kena ambil bipropolis. Bipropolis banyaklah, kita ambil 5 biji 3 kali sehari. Okey. Lagi? Untuk Parkinson tahap 4. Apa yang Prof boleh recommend? Okey, kita kena terbuka lah. Kita kena terbuka. Yang pertama Parkinson ni kita tahu dia masalah di dalam kepala dia. Ya. Jadi yang pertama sekali apa yang ada di dalam produk Forever ni adalah detox dia. Detox, kemudian kita gunakan juga selain pada aloe vera kita guna RTC, dia bagus. Kemudian kita boleh guna CoQ10.
Dan juga untuk meningkatkan pengaliran darah ialah kita pengaliran darah, terutama pengaliran darah ke otak dia, kita guna RG plus L-arginine. Ini cukup bagus sekali. Jadi malangnya produk-produk tu tak ada di Malaysia lah. Jadi terpaksa dapatkan pada lain. Dan selain daripada itu kita nak meningkatkan lagi ke pengaliran otak dan kekurangan zat dan sebagainya, kita terpaksa ambil vitamin D juga. Vitamin D spray yang saya tunjukkan. Ya. Okay, lagi apa ni? Apa Yus? Okey, IBS apa perlu disarankan? Dari Syarifah Anita. IBS. IBS tak dia tulis IBS. Mana IBS? Syarifah Anita Asagov. Asagov. RTC tak boleh ke ambil semasa trimester hamil. Ni satu ni berkenaan dengan RTC kan. RTC boleh ambil, tak ada masalah. Semasa first trimester ke second, third dan semua boleh ambil. Jadi biasanya kalau orang mengandung ni eloknya dia ambil dua-dua sekali. Ambil aloe vera gel dan RTC. Bagusnya RTC ni sebab dia kandungan omega 3 dan juga omega 9 kombinasi dua-dua sekali dan tak ada masalah. Saya minggu lepas saya share pasal pasal omega ini, macam mana dia boleh membantu. Daripada Ben Amari, apakah langkah terbaik merawat kanser empedu dengan Forever? Sebenarnya untuk kanser ni dia punya approach-nya sama juga. Jadi biasanya kita kena yang pertama sekali detox. Jadi detox dengan aloe vera, kemudian kita nak kena ambil RTC, ya. Dan yang paling penting sekali untuk kanser empedu ni sebab dia ni antara kanser yang panggil agresif lah. Jadi biasanya saya akan menggunakan dia panggil megadose vitamin C. Vitamin C yang mana dosnya tinggi lah. Tak cukup dengan apa yang ada absorbency tu. Tak cukup. Jadi apa yang saya buat, kita bagi megadose vitamin C. Kerana vitamin C yang high dose ni memang terbukti dia boleh mematikan sel-sel kanser. Dan bahan-bahan lain juga banyak yang boleh mematikan sel kanser. Okey. Yus macam mana? Okey, banyak Prof soalan. Kita nak teruskan ke? Kalau saya macam ni lah, kita boleh senaraikan nanti dan saya boleh jawab satu persatu lah. Kalau boleh masuk, rasa tak sempat nak jawab semua sekali. Boleh Sebab banyak sangat ni. Okey, apa yang saya boleh buat, masuk dalam saya punya Facebook dan tulis balik soalan tu di sana dan saya akan jawab di sana. Saya itulah cara terbaik. Ni saya boleh share saya punya Facebook saya. Ni saya punya Facebook. Jadi boleh ambil Facebook saya ni dan boleh ambil nombor saya tu kat situ dan saya boleh tulis soalan kat sana dan saya boleh jawablah satu persatu. Sama ada Facebook boleh ataupun untuk WhatsApp pun boleh. Okey. Okey. Wah, Kak Lela, satu soalan satu sisi je Kak Lela. Kelakar Kak Lela. Okey Prof, last lah. Sebab saya pun nak tahu juga mana tadi. Okey, untuk Sawan. Nak syorkan apa Prof? Dia baru umur 26. Sebab kita ada passion Sawan kan. Dia start daripada umur 17 lagi dah Sawan. Last Prof, soalan. Okey. Sawan ni dia tricky sikit. Satu yang pertamanya kita kena ingat bahawa bahan-bahan tu dia tidak mengurangkan sawan, dia cuma boleh membantu dari segi pemakanan dia. Jadi untuk menghilangkan betul sawan dia tu memang kena ambil ubat dia lah. Dan saya nak bagi tahu kita berjaya sebenarnya merawat sawan ni dengan tanpa mengambil ubat yang biasa orang guna di hospital. Sebab apa? Sebab ia cuma nak mengawal saja. Jadi apa yang kita buat adalah kita tukar cara pemakanan dia.
dengan tukar cara pemakanan dia ni boleh membantu mengurangkan frekuensi sawan dia. Jadi yang terbaiknya adalah bagi yang asas saja dulu supaya dia yang pertama sekali dia dapat nutrition yang betul. Jadi yang asas ni supaya dia ni sihat apa semua. Jadi untuk betul-betul menghilang sawan tu itu saya boleh kongsilah. Nanti PM saya bagi tahu macam mana. Tetapi yang asasnya supaya nutrition dia bagus, terjaga, bagi yang asas lah aloe vera gel, RTC, bipolar, dan yang itu Pemastin tak boleh nak tinggal, dan juga Forever Light tak boleh tinggal. Dan kalau betul-betul nak berhenti sawan dia tu, kita ada bahan natural, bahan asli yang terbaik sekali dan memang telah terbukti boleh berhenti sawan dia. Okey, Yus? Okey Prof. Cukup setakat ni je, Prof. Ya, saya ucapkan terima kasih pada semua sekali kawan-kawan yang telah bertanya soalan, yang telah communicate. Saya rasa inilah adalah sumbangan saya yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Semoga ini memberi manfaat. Dan kita kena ingat sekali lagi, saya nak pesan pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang panggil kalau bertanya supaya kita tak frust tahu. Kita tak frust, kita jangan tanya perkara-perkara ini pada doktor-doktor yang tidak terbuka minda dia. Macam saya kata tadi lah, ada dua kumpulan doktor kan. Doktor yang kira taksub dengan perubatan moden, tak terbuka langsung minda dia dengan perkara lain. Kalau tanya juga dia yang pertama sekali, doktor ni perangai dia tak nak tunjuk dia ni tak tahu. Jadi senang jawabnya, tak boleh, yang ni tak boleh, yang tu tak boleh. Jadi itu menyebabkan kita mungkin rasa frust, kita rasa kecewa dan bahkan bertentangan dengan apa yang kita faham. Jadi kena itulah. Jadi saya harap kita semua dapat berkongsi kebaikan orang panggil natural healing. Jadi alhamdulillah setakat ini apa yang saya amalkan, banyak penyakit-penyakit yang selama ini orang kata tak boleh baik tu, alhamdulillah kita boleh bantu mereka. Ramai orang yang kaki nak kena potong, alhamdulillah kita boleh selamatkan. Ramai orang yang rosak buah pinggang yang doktor suruh buat dialisis pun kita boleh selamatkan daripada dialisis. Ramai yang kena kanser yang kata ni tak ada harapan nak hidup pun, alhamdulillah. Jadi ini semua ni adalah rahmat yang Tuhan tunjukkan. Dan kita kena ingat lagi satu ialah hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah pesan kita banyak kali, iaitu Allah tidak menurunkan sebarang penyakit, melainkan Allah juga menurunkan ubat dia. Jadi maksudnya kita berubat saja sehingga kita pulih. Sebab kita kena ingat satu saja lagi, kita kena ingat bahawa kita mati bukan disebabkan oleh penyakit. Kita mati ialah disebabkan oleh ajal kita. Ajal. Bila dah sampai ajal, matilah, sama ada you makan ubat atau makan ubat. Tetapi tugas kita adalah untuk mencari penawar. Dan kita kena ingat bahawa penawar yang terbaik adalah penawar yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, iaitu dengan menggunakan bahan-bahan asli yang juga apa kita panggil halal dan tayyiban. Bukan saja halal tetapi tayyib, ataupun bukan saja halal tetapi dia ni bagus, berkhasiat, bersih dan sebagainya. Jadi itulah konsep sebenar untuk pengubatan. Kerana apa? Kerana daripada dulu sehingga sekarang pun kita tak boleh nak pulih dengan ubat, tetapi kita boleh pulih dengan menukar pemakanan. Macam Socrates. Socrates ni adalah orang panggil bapa perubatan moden. Jadi dia dah lama dahulu dia bagi tahu bahawa kita gunakan makanan itu sebagai ubat. Makanan tu sebagai ubat. Kalau tak, ubat tu jadi makanan kita. Jadi maksudnya apa? Kawan, kita kena tukarlah cara makan. Jadi ramai orang yang kekal sihat sampai pada hari ini, cuba tanya dia makan dia biasa-biasa. Rasulullah SAW, saya nak tunjuk kehebatan orang dulu-dulu. Rasulullah SAW dia makan sekali sehari saja. Dan dia makan daging, makan benda-benda macam tu sekali dalam 40 hari saja. Ya. Dan para sahabat ni dia makan 2 kali sehari saja. Kita makan 4 kali sehari. Itu sebabnya kita. Jadi macam mana kita nak boleh buat macam tu? Jadi rahsianya macam mana supaya kita tak makan, tak adalah kerak sampai 4 kali sehari.
Jadi cara dia macam mana? Caranya ialah kita kena pagi-pagi masa breakfast ambil forever light. Dia akan memberi tenaga yang secukupnya. Jadi kita tak perlulah nak makan sampai 4 kali sehari. Jadi orang itu utamanya orang ada masalah kesihatan ni, cuba kalau tak percaya cuba makan 2 kali sehari. Makan beratlah 2 kali sehari. Pada tengah-tengah kalau dalam perjalanan kita nak ambil buah apa semua tu tak ada masalah. Jadi memang heavy meal 2 kali sehari saja. Jangan sampai 4 kali dan kita jangan makan lebih daripada pukul 7 malam. Maknanya sebelum maghrib kita dah settle dah makan kita. Jangan kita keluar malam lepas tu makan heavy pula tengah malam. Itu panggil mencari nahas lah untuk penyakit-penyakit. Jadi saya rasa itu saja. Saya mohon maaf apa juga kesalahan yang ada, penyampaian yang tidak tidak sepertinya, dan kita doakan dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa sihat, dapat bekerja bersungguh-sungguh, dapat mencapai target dan dapat membantu lebih ramai lagi orang. Jadi kita buat ni adalah bukan sahaja untuk diri kita, bahkan adalah untuk membantu lebih ramai lagi untuk orang kekal sihat. Pasal apa kita nak orang sihat? Supaya mereka ni dapat beramal ibadat sampai akhir hayat mereka dan sampai dia ni berjumpa kembali menemui dengan pencipta dia dengan kekal sihat. Kalau kita datang dengan 10 jari, kita nak kembali pun dengan 10 jari. Kalau kita datang dengan 2 kaki, kita balik pun dengan 2 kaki. Kalau kita datang dengan 2 kaki, balik 1 kaki, mesti Allah SWT tanya, mana pergi lagi 1 kaki? Ya? Ini adalah semua anggota badan kita ni amanah pada kita. Jadi kita bagi tahu orang pun macam tu jugalah. Supaya kita kena betul-betul jaga amanah kita. Dan supaya kita kekal sihat dan kita tak naklah mati mengejut, kena heart attack ke, kena stroke ke, sehingga kita tak boleh nak buat amal ibadat dan tak boleh nak bekerja. Jadi sekali lagi saya sudahi dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih atas ilmu yang telah Prof berikan. Banyak sangat ilmu yang Prof berikan. Kita mendoakan agar Prof terus kuat, dipanjangkan